Jom belajar cara-cara berwuduk. Sebelum kita tunaikan solat, kita mestilah mengangkat hadas kecil dahulu dengan berwuduk. Tujuan kita berwuduk adalah untuk membersihkan diri. Bagaimana ya cara-cara untuk berwuduk? Jom kita belajar sama-sama. Pertama, sebelum kita mula berwuduk, sunat kita mulakan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua, sunat untuk kita basuh tapak tangan sehingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, sunat kita berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, sunat memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan keluarkannya kembali menggunakan tangan kiri. Perbuatan ini juga dipanggil istinsyak dan istinsar. Kelima, wajib baca niat wuduk ketika melakukan basuhan muka yang pertama. Bacaan niat wuduk adalah seperti ini. Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang keenam, wajib membasuh muka. Pastikan air kena pada seluruh kawasan muka, iaitu dari atas dahi hingga ke bawah dagu. Dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Ulang sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, wajib basuh tangan hingga ke siku. Basuh kedua-dua tangan dari hujung jari hingga ke siku. Mulakan dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ratakan air ke celah jari tangan. Yang ke-8, wajib sapu ubun-ubun atau sebahagian kepala dengan air. Kesembilan, sunat sapu luar dan dalam telinga dengan air. Ulang sebanyak 3 kali. Yang ke-10, wajib basuh kaki hingga buku lali. Basuh kedua-dua kaki sehingga ke buku lali. Mulakan dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ratakan air ke celah jari kaki. Ulang sebanyak 3 kali. Yang terakhir, tertib, iaitu lakukan semua gerakan wuduk tadi mengikut urutan yang betul secara berturut-turut. Selepas selesai wuduk, bacalah doa selepas wuduk dan bergegaslah untuk menunaikan solat. Doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Lafaz niat solat subuh. Usalli faradas subhi
raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar. Usalli fardhal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat Isya. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu Isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tengok gambar yang ada dekat depan kamu ni. Gambar apa tu? Betul, gambar orang tengah solat. Hari ni kita akan belajar tentang solat. Apa maksud solat tu? Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tahukah kamu dalam solat ada perkataan dan perbuatan tertentu yang kita perlu lakukan untuk mendapat solat yang sah dan sempurna? Pada hari ini, kita akan pelajari 13 perbuatan dalam solat yang dipanggil rukun solat. Apa itu rukun solat ya? Jom, mari kita pelajari. Rukun solat yang pertama ialah berdiri betul dan niat. Baik, cuba kamu perhatikan gambar di depan kamu. Gambar kawan lelaki dan perempuan ni. Apa perbezaannya? Kedua-dua mereka berdiri, tetapi yang lelaki perlu merenggangkan kakinya dan manakala perempuan perlu merapatkan kakinya. Itulah perbezaan antara lelaki dan perempuan ketika berdiri untuk mendirikan solat. Rukun solat yang kedua ialah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita perlu mengangkat tangan kita sehingga ke paras telinga bagi lelaki dan bahagian ketiaknya dibuka sedikit. Manakala perempuan, kita perlu mengangkat tangan dalam keadaan ketiak yang dikepitkan sehingga ke paras bawah telinga. Itulah perbezaan antara lelaki dan perempuan. Rukun solat yang ketiga ialah membaca surah Al-Fatihah. Baiklah, ketika membaca surah Al-Fatihah ini, tangan kita perlulah diletakkan di bahagian atas pusat. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Sama juga dengan perempuan. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Rukun solat yang keempat ialah rukuk serta tumakninah. Ketika rukuk, kita perlulah membengkokkan badan kita dan meletakkan tangan di lutut serta pandang ke arah tempat sujud. Sama juga dengan perempuan, mata perlu memandang ke arah tempat sujud, badan dibengkokkan seperti huruf L dan tangan berada di bahagian lutut. Pastikan kaki kamu berada dalam keadaan tegak dan bukannya dibengkokkan. Apa maksud tumakninah? Baiklah, tumakninah bermaksud berhenti seketika sekurang-kurangnya sekadar lafaz Subhanallah. Ketika kamu rukuk, kamu perlu berhenti seketika dan barulah bangun meneruskan perbuatan seterusnya. Rukun yang kelima ialah i'tidal serta tumakninah. I'tidal itu ialah perbuatan daripada rukuk dan kamu bangun tegakkan badan kamu. Sama juga dengan perempuan, daripada rukuk kamu bangun menegakkan badan kamu selepas rukuk. Itulah yang kita panggil i'tidal. Ketika kamu i'tidal, kamu juga perlu tumakninah iaitu berhenti seketika sebelum sujud. Rukun yang keenam ialah sujud sebanyak 2 kali pada setiap rakaat serta tumakninah.
Ini adalah keadaan apabila kamu sujud. Ada 3 perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika sujud. Pertama, tangan perlulah betul-betul kena pada sejadah. Yang kedua, kaki hendaklah dijingkitkan sedikit seperti ini. Dan yang ketiga, kedudukan tangan. Bagi lelaki, tangannya perlulah dibukakan sedikit. Manakala perempuan, tangannya perlulah dirapatkan ke bahagian dada. Dan pastikan tapak tangan kamu tidak berlapik dengan telekung ketika sujud. Tangan kamu betul-betul perlu berada di sejadah. Barulah dikira sujud yang sempurna. Rukun yang ketujuh ialah duduk antara dua sujud serta toma'ninah. Dalam keadaan duduk antara dua sujud ini, kamu perlu beri perhatian kepada keadaan ketika kamu duduk. Punggung perlulah berada di kaki sebelah kiri dan manakala kaki sebelah kanan perlu dijingkitkan. Sama juga dengan keadaan perempuan, punggung berada di kaki kiri manakala kaki kanan perlu dijingkitkan sedikit. Rukun yang ke-8 ialah duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal juga dikenali sebagai duduk iftirash. Ada 2 perkara penting yang perlu kamu beri perhatian ketika duduk tahiyat awal. Pertama, keadaan duduk dan yang kedua ialah kedudukan jari. Untuk keadaan duduk, pastikan punggung kamu diletakkan di atas kaki kiri manakala kaki kanan dijingkitkan. Yang kedua, kedudukan jari telunjuk perlulah diangkat ketika kamu bersyahadah. Rukun yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tidak sama seperti keadaan duduk tahiyat awal. Ada 2 perkara yang perlu kamu beri perhatian di sini. Pertama, untuk duduk tahiyat akhir, kamu perlu meletakkan punggung ke lantai dan manakala kaki kanan perlu dijingkitkan. Yang kedua, keadaan jari kamu. Keadaan jari kamu perlulah dinaikkan ketika kamu bersyahadah. Rukun yang ke-10 ialah membaca tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir dibaca ketika duduk tahiyat akhir. Rukun yang ke-11 pula ialah selawat kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Bacaan selawat ini juga dibaca ketika berada dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Rukun yang ke-12 ialah salam pertama. Salam pertama ini, kamu perlu menggerakkan kepala kamu ke bahagian kanan, iaitu menoleh ke kanan. Rukun solat yang terakhir ialah tertib. Apa maksud tertib? Tertib bermaksud susunan perlakuan solat mengikut turutan. Contohnya, kita perlu solat bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kamu tak boleh bermula solat dengan salam, kemudian kamu rukuk, kemudian kamu sujud, kemudian baru kamu nak takbir sekali lagi. Itu tak dikira tertib. Jika kamu solat seperti itu, solat kamu tidak dikira sah. Baiklah, kamu telah ketahui 13 rukun solat sebentar tadi. Mari kita ulang 10 pergerakan dalam solat yang perlu kamu ketahui. Pertama, berdiri betul. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, rukuk. Kelima, i'tidal. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk antara dua sujud. Kelapan, duduk tahiyat awal. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Dan yang terakhir yang ke-10 ialah salam pertama. Berikut merupakan 10 pergerakan dalam solat yang perlu kamu ingat dan kamu ketahui. Alhamdulillah, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat ulang dan ingat segala isi pelajaran yang telah kita pelajari pada hari. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca Niat!
Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya.